kepada, kalau rezeki tadi rezeki yang baik, tuan-tuan. Saya nak bawa daripada itu satu hadis Nabi SAW yang panjang. Saya nak ambil point dia, yang mana Nabi SAW ni melibatkan kalaulah hasil, kalau rezeki tadi bukan rezeki yang halal, dia kehidupan dia tak akan barakah, tuan-tuan. Ini punya Nabi SAW bagi kita punya peringatan. Yang mana Nabi SAW sebut panjang hadis berkenaan dengan Allah, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sampai wajah bahawa tu Nabi kata wa dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ini hadis ini berkenaan dengan memperingatkan kepada kita ada rezeki yang dicari tadi bukan rezeki yang halal. Nabi kata ada seorang lelaki, yang mana lelaki ini dalam keadaan permusafiran yang cukup jauh. Yutilu safar, permusafir. Musafir itu jauh dah, tuan-tuan. Tapi yutilu safar, jauh sungguh dia punya permusafiran dia itu. Yang mana dalam keadaan nak kata jauh itu, keadaan dia sampai ash'atha akbar. Pakaian pun dah kita kata dah tak terurus dah. Rambut dia pun dah kita kata macam tak sikat dah. Nak kata perjalanan itu jauh sungguh dan dalam keadaan susah. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia pun dalam satu ketika tu dia pun memanjangkan tangan dia. Maksudnya kita tangan dalam nak berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Dia doa kepada ya Tuhanku, nak minta ini, ya Tuhanku, minta ini. Sedangkan kita tahu di antara kenapa Nabi SAW ungkapkan ini sambil nak tunjukkan, di antara tiga golongan yang dimakbulkan doa oleh Allah, di antaranya salah seorang adalah orang musafir. Ini satu, ada kriteria dah orang tadi yutilus safar, dalam keadaan musafir, di antara golongan yang dimakbulkan doa oleh Allah. Kemudian dia ini doa pula, antara ciri ulama kata doa tadi yang nak dikatakan mudah dimakbulkan oleh Allah, doa dia dalam keadaan bersungguh. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha ahabba ahadakum idza amila amalan ayyuskinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi seorang daripada kamu apabila melakukan pekerjaan dalam keadaan yang bersungguh. Yamuddu yadai, panjang tangan dia, taklah semestinya tangan panjang, tapi bersungguhlah kita kata angkat tangan kita. Kita hari ini doa juga, tuan-tuan, tapi doa tangan kita ke mana, tuan-tuan? Itu soalan dia. Doa ke atas kepala, tuan-tuan, tangan kita. Sebab apa? Rahmat Allah berat sangat, nak angkat tinggi tak larat. Tak sungguh. Ni sungguh, tuan-tuan, bersungguh. Kalau kita, tuan-tuan, habis semayang, ya Allah, macam semalam doa tak jadi, tuan-tuan, doa gitu, tak sungguh. Ulama kata syarat sahih ialah terima tak terima apa saja itu serah pada Allah, tapi secara hukum sahih dia ulama kata susah nak dimakbulkan sebab tak sungguh. Macam kita minta pun tak nak, kita pun macam tak nak apa yang kita minta itu, betul tak? Yang mudah ada ila sama, angkat tangan tinggi, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi wa mat'amu haram, makanan dia haram. Ikutlah sama ada makanan itu zatnya haram ataupun sumbernya haram, kita kata. Wa mashrabu haram, minuman dia pun sama, tak makan minum dia. Wa malbasu haram, pakaian yang dipakai pun daripada kita kata benda yang haram ataupun sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, kita kata dia membesar pun dalam keadaan dengan sumber-sumber yang haram. Fa anna yustajabu lah, maka bagaimanalah Allah Subhanahu wa taala nak makbulkan doa orang tersebut. Mula-mula Nabi SAW bawa satu gambaran seorang lelaki tadi, yang mana doa dia itu kalau ikut hadis yang pertama, hadis yang lain, golongan orang musafir ini antara tiga golongan yang dimakbulkan doa oleh Allah. Yang kedua, dia pula dalam doa yang bersungguh. Termasuk dalam hadis Nabi, Allah Ta'ala suka orang melakukan kerja yang sungguh, dan ulama kata antara tanda zahir doa itu mudah untuk dimakbulkan Allah, bersungguh dalam doa. Kalau doa dia tersebut, maka dah ada kriteria tadi dalam kita kata tadi. Tetapi apabila rezeki dia tadi, sama ada dia sulit makan minum, pakaian dia,
punca kehidupan dia tadi adalah benda yang haram, jadi halangan fa'anna yustajabulah. Itu yang kadang-kadang kita pun bila ditanya, Ustaz, makcik ni banyak dah doa kepada anak makcik, tapi anak makcik tak berjaya-jaya juga. Makcik pun tengok dia ni pun gini-gini lah kita kata. Ada makcik sampai nangis-nangis doa munajat apa sebagainya kita kata lah. Kadang-kadang tanya dalam perkara problem motivasi sebagainya, dalam kita kata nak ubah anak from zero to hero kita kata, daripada kosong kepada kita kata nak jadi yang baik. Kita pun kata kita dah usaha. Selain daripada kita usaha doa tadi juga, kita kena nilai doa kita tadi bagaimana cara dia nak dimakbulkan oleh Allah. Di antaranya selain daripada benda-benda yang kita buat tadi, doa dalam keadaan bersungguh, doa dalam keadaan kita betul-betul munajat kepada Allah, maka punca rezeki tadi kita jaga sungguhlah. Punca rezeki tadi juga dilihat adakah betul-betul yang halal, adakah betul-betul tidak ada perkara yang boleh menyebabkan kita kata menyebabkan rosaknya status yang elok itu jadi status yang kurang baik dari sudut yang masuk ke dalam tubuh badan kita dan juga anak-anak dan sebagainya. Kita boleh lihat, tengok seumpama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia tak makan benda yang haram, dia tak makan benda yang syubhat, tapi yang berlaku kes sebagaimana dia dalam keadaan satu hari sepatutnya dia tengok baca buku tu senang dia nak ingat, tapi satu kali itu dia tengok buku tu susah nak ingat pula. Kita tahu kisah masyhur sampai dia pun mengadu ke tok guru dia, Waqi' syakautu ila waqi'in an su'i hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi lianna nurallah la yahdi lil ma'asi. Aku mengadu ke tok guru aku lah, apalah aku susah nak ingat, selalu senang ingat, selalu senang ingat ni, kali ni susah nak ingat. Maka Imam Tok Guru dia Waqi' kata wa arsyadani ila tarkil ma'asi, nasihat padaku supaya tinggalkan maksiat. Kita tengok dari sudut data zahir dia, Imam Syafi'i tak buat maksiat lah kita kata. Sebab apa? Sebab ilmu Allah tu nur ni tak akan diberikan kepada orang-orang yang pelaku maksiat kita kata. Cek balik rupanya kita kata ada masalah dari sudut dari kambing yang dipelihara tersebut pergi ke kita kata tempat orang lain makan hasil pada itu, sedangkan benda tu kita kata tak jadi haram pada Imam Syafi'i, tapi sumber yang awal nak pastikan bersih tadi dia ada efek dia tadi itulah. Efek dia. Saya tak kata minum kambing tu DNA kambing masuk ke badan kita pula, kena macam virus semalam minum susu lembu DNA masuk ke anak-anak tu biarlah dibincang. Tapi nak kata daripada awal tadi menjamin kita kata perkara yang menyebabkan kehidupannya barokah. Di antaranya lagi bila kita sebutkan perkara-perkara ini, maka yang kita perlu perhalusi adalah dari sudut bagaimana dalam kita nak memastikan rezeki tadi itu. Di antaranya kalau kita dah selaku anak-anak ni tuan-tuan, yang mungkin kita alhamdulillah dapat bagus, tak ada masalah. Yang mungkin kita mungkin ada anak-anak muda yang baru kita kata dalam kita kata bekerja ataupun yang mungkin belum lagi. Di antaranya adalah kadang-kadang kita lupa nak berikan sedikit wang kita itu kepada mak ayah kita. Wang kita itu kepada mak ayah kita. Walaupun sebenarnya hakikatnya mak ayah kita itu lebih kaya pada kita. Itulah, kita baru je kerja, gaji berapa ya. Tetapi kita rasa nak memberi kepada mak atau ayah tadi tak boleh, walaupun sedikit. Sedangkan ayah mak kita kadang datuk datin lagi. Kita pun bawa kerja biasalah, tapi kita tengok tak. Dan kita memikirkan bagi tadi adalah untuk nak kayakan orang. Salah sebenarnya tuan-tuan, falsafah bagi nak kayakan orang itu tak betul. Falsafah bagi tadi adalah untuk kita kata nak menyumbang. Sekadar itu. Kalau kita ada banyak boleh kayakan, boleh kayakan. Kalau kita ada sikit, kita nak bantu, kita bantu. Ini yang selalu jadi kita kata kenapa masalah dari sudut anak-anak dengan mak ayah keluarga tak dapat sebagainya bila dah jauh dan sebagainya sibuk kerja. Sebab di antara tadi itulah,
Sebab di antaranya iaitulah bila sampai waktu gaji dia tak meletakkan bahawasanya nak bagi kepada mak ayah dia terlebih dahulu. Sebagai tanda kita kata terima kasih kepada mereka. Bukan kita nak bayar apa yang telah dibagi kepada kita. Tanda terima kasih je. Nilai itu kalau ada banyak kita bagi banyak, kalau sikit kita bagi sikit. Menyebabkan berlaku kes ada berlaku apabila satu lagi dalam keadaan tekanan ekonomi. Kita tahulah tekanan ekonomi itulah. Kerja sampai hari Minggu pun ada kerja, malam overtime, tak ada masa nak balik. Kita kata ziarah mak dia. Yang mana mak dia pula jadi tinggal seorang sebab ayah dia dah meninggal dah. Ayah dia meninggal sakit stroke. Dia tanya, mak dia telefon dia. Dia tak sempat telefon dalam keadaan kita kata kesibukan dalam nak melakukan kerja. Dan itulah, Man, bila nak balik? Dia tanya gitu. Sibuk mak, sibuk kerja. Nanti ada masa kita bayar. Tunggu lagi, tak telefon. Abang pula tanya lagi. Duit pun tak ada bagi apa sebab bukan dia mati dia kan. Sebenarnya kita pun tahu mak ayah kita tak nak duit kita. Kita bagi duit ke dia pun dia bagi duit ke anak kita balik. Betul tak? Dia bagi duit ke dia pun dia guna tadi untuk jamu kita belaka, dia bagi ke kita balik. Pada anak kita ke apa, cucu dia bagi anak bagi kita juga. Cuma kita ni tak bagi. Tanya bila balik ke sibuk sampai lama-lama mak dia kata, Man, gaji macam mana? Gini gaji, kita tanya gaji berapa lah banyak. Kira kalau per jam berapa? Hari per day berapa? Tak apalah, Man balik kampung 3 hari mak bayar. Sampai tak macam tu. Sebabkan apa? Sebab memang cari rezeki, tapi rezeki tadi menyebabkan kita jauh daripada mak. Sedangkan di antara berjayanya seorang anak-anak tersebut adalah doa daripada mak ayah dia tadi. Kalau nak berkat dia punya, maka dia berkatlah dari sudut kita kata bakti dia kepada orang tua tadi. Bukan kita kata dia dah akan terus, tetapi keberkatan itu yang dipersoalkan tadi. Sebabkan itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda ini sangat penting. Walaupun kita tak nak bincang dari sudut ekonomi Islam, kewangan Islam, muamalah dan sebagainya, kita sekadar dalam kita kata tazkirah pagi kuliah subuh ni, sekadar apa yang boleh kita ambil selingan tadi itulah. Yang pertamanya sebagaimana kita tahu tadi bahawasanya kita kata bila sebut rezeki tadi adalah pastinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam surah Jumaat tadi, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah rezeki dan ingatlah Allah banyak-banyak, maka kamu berjaya. Maka kalau cari rezeki semakin jauh daripada Allah, maka itu tandanya hidup tak berkah tadi itulah. Kalau banyak lagi rezeki, semakin banyak kita ingat kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin mudah kita buat ibadat kepada Allah, maka itu tanda kita kata hidup kita dalam keadaan barakah. Yang kedua di antaranya kita bincang tadi sedekah tadi itulah. Sedekah ni bukan kita kata Islam nak pau duit kita. Bukan Islam nak pau duit kita. Bahkan kalau Islam dah semua kaya pun kita tetap akan dianjurkan untuk bersedekah. Cuma isu dia kalau orang dah tak ada, orang miskin, zakat dia dah tak ada. Zakat dia dah tak ada. Kita kata kalau dah betul semua lah kaya kita dah tak ada apa sebagainya, bukan zakat tak ada. Orang yang nak terima zakat terpaksa dipindah kepada orang yang betul-betul layak. Seumpama berlaku zaman Sayyidina Umar bin Aziz. Zakat keluar juga dah sampai keluar, tapi nak bagi tak ada orang. Kita kata pindah cari sampai dapat. Kita kata kita kalau Islam dah kaya semua pun tetap ada anjuran sedekah. Dan sebab sedekah tadi sebenarnya nak mentarbiah mindsetting kita ini supaya meletakkan kita kata kebendaan ini adalah terikat dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sedekah membenarkan janji Allah dalam melawan kita kata kiraan kekuatan matematik dunia tadi itulah. Kalau nak capai tahap bakar memang kita kata hebatlah. Capai hujung bulan masuk gaji, masuk je gaji, isteri dia pun WhatsApp, isteri pun tahu bila hari gaji untuk rumah. Bang, macam mana gaji masuk belum? Dia postnya balik rumah, macam mana bang? Bang rumah nak beli ni, jom pergi jalan, pergi shopping ke apa, pergi holiday ke apa, macam mana? Okey tak? Kita orang lelaki, suami tadi pun cakap, abang tinggalkan untuk ayat Allah dan Rasul saja. Itu hebat lah. Tak ada Kata Abu Bakar tu hebatlah kita ni cuba dari sudut tadi, sedekah tadi, pastikan kita ni. Sebab nak main setting tadi. Kadang-kadang jadi main settingnya sedekah ni,
sekadar melepaskan batu kata berlaku sedih tuan-tuan. Hari Jumaat datang bas mini kan, bertabung kecil golek-golek gade. Sebelah kanan poket dia ada RM10, sebelah kiri poket dia ada RM5. Dia keluar yang mana tuan-tuan? Tak agak. Keluar kanan, tak keluar dah tuan-tuan. Keluar kiri, buat tak apa-apa, dia ambil atas RM1. 10 dia. Dia paling boleh RM1 kan. Ini kadang-kadang kita ada sebab masih lagi terikat tadi. Ini sebenarnya gangguan hasutan syaitan sebenarnya tuan-tuan. Syaitan ini 3. Dia tahap pertengahannya gitu. Dia nak halang daripada sedekah. Memang kita rajin sedekah tuan-tuan. Dia bisik jangan sedekah. Dia bisik dah hati lah. Jangan sedekah. Tetap kita sedekah. Tapi cara dia, wah ni iman dia lain. Kita nak halang dia terus buat, tak boleh. Sikit kan. RM1 pun cukup. Kira okey lah. Dia betul tak buat langsung. Padahal dia boleh lebih. Kalau tak ada lebih, itu lain cerita. Yang boleh lebih tapi tak nak buat, optimum. Semangat tahajud, ada bangun awal dah, pukul 5, 2 rakaat cukup lah. 2 rakaat, 1 dia. Padahal boleh buat kita ada lebih. Dia nak halang kita tak buat langsung. Dia tahu iman kita ni sudah dilatih dan kita pun dah biasa buat benda tu, tak boleh nak. Mesti tak boleh buat, akan buat. Tapi dia cuba kurangkan tadi itulah. Kita kata tadi. Dan ketiga yang kita bincang pada hari ini dari sudut rezeki tadi, iaitulah Nabi SAW tidak mendidik kita. Fokus utama adalah membangunkan material semata-mata sehingga mengabaikan nilai-nilai murni yang lain. Fir'aun membangunkan material sampai rosak, berlaku penindasan dan sebagainya. Ikut kajian dari sudut geografi, jatuhnya nilai ketika itu. Tetapi kita kata Islam menilaikan manusia itu membangun lebih awal. Sebab manusia itu yang akan menguruskan harta. Kalau manusia itu baik, maka harta tadi akan diuruskan dengan baik. Kalau manusia itu rosak, maka harta tadi akan digunakan pada jalan yang tak baik tadi itulah. Yang seterusnya, yang keempat adalah penipuan. Ini selalu berlaku. Pegang janji Nabi SAW dalam apa sahaja perkara yang kita buat. Kita berniaga ke, kita bekerja, makan upah, makan gaji ke apa, kita bisnes sendiri ke apa, pastikan kita kena amanah dan jujur tuan-tuan. Sebab ini Nabi SAW bagi janji cukup hebat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok mudah je. Sebab apa? Sebab memang berlaku dunia akhir zaman ni susah. Apatah lagi online. Kadang-kadang gambar lain baginya lain. Benda yang tengok original, tengok rupanya tiruan. Benda-benda ini sebenarnya nampak kecil tetapi efek dia besar. Sebab itu Nabi bagi janji yang cukup hebat. Peniaga yang amanah dan jujur bersama Nabi dan bersama syuhada dan siddiqin. Itulah di mana di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan yang terakhir sekali kita bincang berkenaan dengan tadi, iaitulah amaran daripada Nabi. Apabila harta daripada punca yang tak halal tadi, maka dia akan efek kepada doa yang kita buat. Walaupun doa itu kita sudah berada di landasan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi disebabkan ada perkara-perkara yang kita kata yang menyebabkan terhalang, maka ini sebagainya tanda menyebabkan nanti anak-anak tak dengar cakap, keluarga rumah tangga tak harmoni dan sebagainya, suami isteri tak bergaduh sebagai sebab apa? Sebab doa yang kita doa pada Allah, Rabbana hab lana min azwajina. Kita doa tiap kali sembahyang, itu doa itu mesti doa punyalah. Yang mesti doa selalunya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu selalu orang Melayu kita, Melayu Islam kita ni, satu doa tu masyaallah fil lana, dua, yang ketiga Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab Rabbana atina tu doa penutup. Doa panjang-panjang, imam pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Nak habis tu kita kata tiga selalu doa yang tak pernah tinggal tiga soal. Tapi kalaulah kita kata benda tadi ada gangguan dari sudut rezeki yang tak memulai tadi, maka kita doa tadi rupanya sia-sia tadi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita cuba perbaiki dari sudut tadi. Walaupun secara umum je kita bincang pada pagi ni, tuan-tuan boleh kita kata dari sudut pastikan benda-benda tadi halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita dan memberikan petunjuk hidayahnya agar kita tak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan rezeki kita tadi ganggu ataupun kita kata jadi kotor disebabkan perkara-perkara yang tak elok. Jadi saya kira sebelum kita tutup pada pagi ni, kalau ada tambah ke nak tanya ke apa, kalau ada saya buka. Kalau tak ada kita nak tutup lah. Ada tuan-tuan? Tak ada. Jadi kalau tak ada, saya kira cukuplah sekadar itu. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan insya-Allah dalam kita menguruskan rezeki kita ini,
kita sentiasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hidup yang barakah. Jangan lupa kepada kedua ibu bapa kita, orang tua. Jangan lupa untuk kita sentiasa bersedekah. Walaupun kita tak banyak duit, kita bagilah sekadar mana yang mampu, kerana itu merupakan tanda kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.